Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Bahrain, yang mana Malaysia kalah 2-1. Pada perlawanan ini, gol pasukan Malaysia dijaringkan oleh Muhammadul Sumareh. Sebenarnya pada perlawanan ini, Coach Kipanggun telah menggunakan pendekatan yang berbeza berbanding menentang pasukan Turkmenistan pada 8 hari bulan yang lepas, yang mana untuk perlawanan ini Kipanggun lebih menggunakan formation 3-4-3 ketika menyerang, dan ketika bertahan lebih kepada 5-4-1 ataupun 5-4-1 atau 5-3-2, yang mana formation ini digunakan pakai untuk lebih bertahan dan menyerang menggunakan counter attack. Segala-galanya nampak memuaskan sewaktu first half dan juga 10 minit ketika second half. Tetapi selepas itu, disebabkan kesilapan mudah ataupun silly mistake yang dilakukan oleh pemain Malaysia sendiri, telah menyebabkan Malaysia dihukum dan Bahrain berjaya comeback. Gol pertama Bahrain adalah akibat daripada pertahanan yang tidak ready dan tidak fokus ketika perlawanan sudah dimulakan, menyebabkan Bahrain mendapat gol mudah melalui 1 gol, dan untuk gol kedua melalui sepakan penalti akibat tindakan Farizal Malias yang gagal untuk menangkap bola dengan kemas, lalu melakukan terjahan ke atas pemain Bahrain. Lalu pengadil bagi sepakan penalti lah, memang obvious penalti ketika itu. Dan di samping itu juga, keadaan padang yang tidak memuaskan juga telah merencatkan aksi kedua-dua pasukan, dan keputusan pengadil yang kurang memuaskan juga telah merencatkan juga aksi kedua-dua pasukan dan mengundang kemarahan penyokong ataupun fans lah pada perlawanan semalam. Namun overall bagi saya sepatutnya Malaysia menang, sebab Malaysia boleh dikatakan ada peluang untuk kill the game ataupun sekurang-kurangnya secure 1 point. Tetapi nak buat macam mana, tiada rezeki, Malaysia terpaksa akur dengan kekalahan 2-1, dan Malaysia terpaksa untuk menjalani jalan yang berliku untuk layak ke Piala Asia dengan mengharapkan ihsan daripada grup-grup lain untuk memastikan yang Malaysia masih lagi berada dalam kelompok naik juara 5 yang terbaik dari 6 kumpulan. Baiklah, saya tak mau cerita banyak pasal padang, pasal referee. Pasal itu saya nak masuk terus ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pujian walaupun Malaysia kalah. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama, apa yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini adalah tentang high pressing ataupun tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Malaysia ketika first half memang sangat-sangat bagus, yang mana kita boleh tengok di bahagian hadapan Darren Lock terus menekan pemain pertahanan dan juga bahagian tengah pasukan Bahrain, sehingga merencatkan build up pasukan Bahrain ketika mereka ingin memulakan serangan ke arah pasukan Malaysia. Jadi disebabkan itulah rentak pasukan Bahrain juga agak terganggu, bukan sahaja disebabkan faktor padang, tetapi disebabkan faktor pressing yang dilakukan oleh bahagian hadapan pasukan Malaysia ketika first half, menyebabkan Bahrain sendiri tak boleh nak settle down dan tak boleh nak memulakan gerakan-gerakan serangan ke arah gawang Malaysia. Di samping di bahagian tengah kita ada Syamir Kuti yang sering melakukan pressing dengan Nazmi Faiz, dan di bahagian pertahanan memang sangat-sangat mantap back three Malaysia, iaitu Kuzaimi, Diongkus dan juga Junior Estar, serta dibantu di bahagian wingback Matthew Davis dan juga Kobe Ong ketika melakukan sesi pertahanan memang sangat-sangat bagus. Daripada kelebihan mereka mempunyai fizikal dan selalu memenangi bola tinggi ketika Bahrain cuba untuk memainkan hantaran-hantaran tinggi. Jadi boleh saya katakan daripada segi pressing, daripada segi defense, memang pasukan Malaysia dah mantap semalam dalam memastikan yang Bahrain tak boleh nak build up dengan bagus, Bahrain tak boleh nak memulakan serangan daripada bawah dan sebagainya. Jadi itu perkara pertama lah, pressing as a unit daripada semua department, daripada forward department, midfield department dan juga defense department, membuatkan pasukan Bahrain gagal untuk berada dalam keadaan yang selesa untuk bermain dengan ball position. Itu perkara yang pertama boleh saya puji. Perkara yang kedua, apa yang boleh kita katakan, kekuatan Malaysia sebenarnya terletak di bahagian back five, yang mana kita boleh tengok Diongkus, Junior Estal, Kobe Ong,
Kuzhaimi PE serta Matthew Davis, mereka menunjukkan yang mereka punya pertahanan memang agak solid. Daripada Junior Estal kita boleh tengok dia selalu memenangi perebutan bola di udara. Diongkus mempunyai kelebihan daripada long ball dan juga boleh dikatakan defense shape yang sangat bagus. Manakala Kobe Ong serta Kuzhaimi PE di bahagian kiri memang sangat-sangat cemerlang dalam melakukan pressing yang pertama dan juga membantu bahagian hadapan. Dan yang paling penting, Kobe Ong dan juga Kuzhaimi, mereka berdua mempunyai kelebihan daripada long passing, yang mana kita boleh tengok Kuzhaimi membuat hantaran-hantaran tinggi ke hadapan dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan memang defense department pasukan Malaysia back 5 ni beraksi dengan sangat cemerlang. Mereka berjaya melakukan pressing, mereka memastikan perebutan bola di bahagian tinggi sangat bagus, dan mereka berjaya untuk bermain dengan defensive line yang agak tinggi untuk buat offside trap. Benda tu sangat-sangat bagus dan juga sangat cemerlang lah, yang membuatkan pasukan Bahrain gagal untuk penetrate secara, orang kata apa, penetrate di bahagian flank ataupun sayap untuk menembusi bahagian pertahanan Malaysia. Dan yang boleh dipuji lagi tentang defense Malaysia ni, selain daripada ada pemain-pemain yang berkualiti seperti Diongkus yang mempunyai hantaran-hantaran jauh yang sangat tepat, dan juga Kuzhaimi PE serta Kobe yang sering overlap, kita boleh tengok Kuzhaimi PE adalah player yang sangat cemerlang bersama dengan Kobe di bahagian kiri. Apabila mereka ada peluang untuk overlap ke hadapan, mereka akan pressing ataupun memberi tekanan kepada pemain-pemain hadapan Bahrain yang pegang bola, dan mereka berjaya rampas. Dan salah satu contohnya Kuzhaimi PE, mereka berjaya intercept bola Bahrain di kawasan mediatek ataupun di kawasan depan di box pasukan Malaysia, dan mereka counter. Kuzhaimi PE naik sampai atas bergandingan dengan Ahyar Rashid dan assist kepada Muhammadul Sumarai. Jadi memang boleh dikatakan defense Malaysia ni daripada segi involve untuk membantu bahagian serangan dengan kualiti passing yang bagus, dan juga untuk bertahan memang sangat solid, dan memang mereka patut dipuji. Dibantu pula dengan bahagian tengah ada player seperti Syamir Kuti Abah yang selalu untuk pressing. Dan yang paling penting game ni boleh saya puji untuk Syamir Kuti Abah, dia improve daripada segi passing. Memang game ni passing dia sangat bagus lah. Kira distribution dia untuk bahagian serangan memang sangat-sangat bagus untuk game ni, dan sangat-sangat membantu bahagian serangan dengan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Syamir pada perlawanan ini. Itu untuk defense department dan juga midfield department. Untuk bahagian serangan, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kipanggul ni adalah tentang peranan Ahyar Rashid dan juga Sumarai. Untuk kanan dan kiri memang boleh dikatakan hidup lah. Sumarai hidup. Kira Sumarai improve a lot berbanding game yang sebelum menentang Turkmenistan hari tu. Dia nampak struggle. Tetapi game lawan dengan Bahrain dia nampak bagus. Cumanya ada kekurangan kepada Sumarai ini adalah daripada segi decision making, yang mana sama ada dia nak tampan bola tu untuk bawa bola ke depan, ataupun untuk melakukan passing, ataupun untuk melakukan shooting, dia agak perlu lebih cepat untuk release the ball. Begitu juga dengan Ahyar, ada beberapa percubaan, tetapi nak buat macam mana, goalkeeper Bahrain tu memang goalkeeper yang padu, so memang susah sikit untuk beat goalkeeper seperti itu dengan shooting yang ada pada Ahyar. Tetapi overall winger kita memang hidup. Dan untuk Darren Lock, game ni walaupun dia tak score, tetapi work rate yang ditunjukkan oleh Darren Lock pada first half dan juga 10 minit yang pertama tu telah membuktikan yang beliau berjaya untuk mengganggu rentak serangan ataupun rentak pasukan Bahrain untuk memulakan build up. Jadi pemain-pemain di bahagian serangan ni bukan sahaja involve untuk memastikan yang bahagian serangan menjadikan gol, tetapi mereka juga perlu memastikan yang bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah serta bahagian serangan Bahrain gagal untuk build up dengan baik. Dan jadi benda tu memang patut dipuji untuk pasukan Malaysia. Dan kemasukan pemain seperti Syafiq Rahim, Syafiq Ahmad juga memberikan impak yang bagus di bahagian tengah lah. Syafiq Ahmad dengan kerajinan beliau, Syafiq Rahim dengan hantaran-hantaran yang boleh dikatakan killer passing ke hadapan Arif Aiman dan sebagainya, telah membuktikan yang mereka ini dikatakan memang substitution yang berbaloi. Jadi secara overallnya, untuk mudah faham, pada perlawanan semalam Malaysia lebih mengambil pendekatan untuk bertahan dan juga melakukan counter attack, dan semua tu agak berhasil dalam 50 minit yang pertama.
Tetapi selepas itu disebabkan kesilapan pemain-pemain Malaysia sendiri, mereka terpaksa akur dan terpaksa terima yang mereka sedang mengalami kekalahan dengan Bahrain comeback 2-1. Jadi itu benda yang boleh saya puji lah. Untuk kelemahan dan juga apa yang perlu sebenarnya Malaysia perbaiki, sebenarnya Malaysia tak salah bawa turun pemain-pemain seperti perlawanan menentang Bahrain semalam, sebab pemain-pemain tersebut juga mampu memberi yang terbaik dan mereka buktikan yang mereka layak diturunkan first 11. Cumanya perkara pertama yang Malaysia perlu perbaiki adalah pertukaran yang dilakukan oleh coach Kipanggun, iaitu beliau membawa masuk Guilherme Di Paula dan juga Arif Aiman, yang mana kemasukan Guilherme Di Paula menggantikan Darren Lock boleh dikatakan awal, yang mana Di Paula masuk dalam minit ke 50 lebih ataupun boleh dikatakan 60 mungkin paling tepat 60, yang mana berbaki game tu 30 minit, yang mana kemasukan Di Paula ni telah mengubah sedikit corak permainan Malaysia, yang mana Malaysia akan bermain bukan sahaja melalui counter ataupun ketika Malaysia menyerang, Malaysia akan banyak untuk try untuk distribute bola ke dalam kotak penalti untuk mencari Di Paula. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kepada Di Paula, yang mana bahagian sayap buat raja, bahagian tengah buat raja. Mereka cuba untuk supply bola ke hadapan terus untuk direct main direct football. Tetapi yang menjadi masalah kepada Di Paula adalah apabila beliau adalah seorang striker tetapi beliau tidak pandai mencari space untuk orang supply bola kepada dia. Beliau tidak ada usaha untuk challenge bola tinggi. Beliau tak ada usaha untuk cuba memenangi bola dalam keadaan bola tinggi ataupun bola rendah, yang menyebabkan pemain-pemain gagal untuk mencari Di Paula. Bahkan kadang-kadang positioning Di Paula agak lambat untuk memastikan yang bola sampai dekat kaki dia. Dia lambat untuk react dengan rakan-rakan pasukan yang sudah naik untuk menyerang. Itu yang menyebabkan permainan pasukan Malaysia selepas kemasukan Di Paula agak kurang lah, dan menyebabkan mereka tak boleh nak attack as a unit dan tak boleh membantu bahagian serangan dengan baik, disebabkan Di Paula tak boleh nak berfungsi dengan baik. Bahkan fungsi Di Paula semalam boleh dikatakan terlalu statik. Beliau tidak melakukan pressing yang baik. Bola 50-50 pun beliau nak pergi ambil, memanglah orang kata pun kena main all out, tetapi bola tu sebenarnya tak perlu pun untuk dia pressing dan sebagainya, yang menyebabkan Bahrain ada lebih banyak space dan ruang di bahagian bawah untuk memulakan build up. Seperti mana yang saya kata tadi, Darren Lock adalah player yang rajin, work rate yang bagus, beliau boleh melakukan pressing. Tetapi disebabkan kemasukan Di Paula, bahagian bawah dan juga bahagian tengah pasukan Bahrain ni tak ada pressure, tak ada tekanan, sebab Di Paula tak melakukan pressing. Disebabkan itulah Bahrain boleh conquer game dan bermain dengan ball position yang bagus. Sebab ketika itu game masih awal, ada 30 minit lagi, kira pemain-pemain Bahrain pun tak penat lagi, dan mereka pun kedudukan satu sama waktu tu. Memang mereka attack je lah, dan disebabkan ada Paula lah, bahagian tengah Bahrain dan juga bahagian pertahanan Bahrain boleh dikatakan terlalu bebas untuk memulakan ball position. Walaupun ada player seperti Syafiq Ahmad, Kobing Ong untuk pressure, tetapi kehadiran Di Paula tu seakan-akan Malaysia bermain dengan 10 orang. Jadi benda tu perlu dipertikaikan lah. And game management semalam boleh dipertikaikan. Kenapa bawa masuk Di Paula pada minit yang boleh dikatakan game terlalu panjang lagi, sedangkan dia sendiri tahu import Di Paula ni tak ada apa-apa import. Itu perkara pertama. Yang kedua adalah daripada segi kesilapan sendiri yang dilakukan oleh pemain Malaysia lah, seperti Farizal untuk gol kedua dan seperti gol pertama yang boleh dikatakan tidak fokus. Jadi pemain-pemain Malaysia perlu lebih fokus untuk next game dan memastikan yang mereka tak buat kesilapan yang sama, dan mereka tak, orang kata apa, mestilah fokus dan mereka tak buat silly mistake lagi yang menyebabkan mereka kalah ataupun kena comeback. Kalau seri tak apa, walaupun silly mistake seri tak apa, tapi dia kalah So benda game main lawa kita pun tengok, fan tengok okey, main okey apa semua, boleh menang tapi kalah. Dah lah lawan dengan depan 63,000 fan tapi kalah So overall tu kita kena faham pemain Malaysia perlu kurangkan mereka punya mistake yang boleh dikatakan kesilapan yang tak sepatutnya berlaku, untuk memastikan yang mereka boleh tenang dan dominan untuk setiap game. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum. Jangan lupa sokong Malaysia ketika menentang Bangladesh nanti pula. Okey, Assalamualaikum.